Salam sejahtera pelajar, kita bertemu kembali dalam bahagian perniagaan antarabangsa. Okey. So dalam bahagian pertama, cikgu dah bincang apakah maksud perniagaan antarabangsa, apakah kepentingan perniagaan antarabangsa. Ingat lagi tak? Okey, antaranya apa? Uh, Pasaran luas, okey, guna tenaga, pemindahan teknologi, sumber pengeluaran. Okey. So ini antara kepentingan perniagaan antarabangsa. So dalam bahagian ni kita akan bincang strategi memasuki perniagaan antarabangsa. Okey, strategi maksudnya kaedah, cara. Okey. So nak masuk ke perniagaan antarabangsa ni kita bermula dengan import, okey. Kita juga boleh mengeksport, boleh gunakan kaedah kontrak pengeluaran, perlesenan, franchise, usaha sama, subsidiary dan juga operasi serah kunci. Okey. So kita ada 8 kaedah atau strategi untuk memasuki perniagaan antarabangsa. Okey, kita akan bincang satu demi satu ya. Okey, kita mula dengan import. Okey, import maksudnya membeli. Ingat keyword dia membeli. Okey, kita mungkin membeli barang atau perkhidmatan dari negara asing. Lepas tu, kita jual semula di pasaran tempatan. Kalau kamu tengok gambar tu, kita mengimport bawang dari negara India. Kita mengimport iPhone daripada Amerika Syarikat. Okey, lepas tu jual di Malaysia. Itu dipanggil import. Okey. Kenapa kita terlibat dalam import? Sebab ada kekurangan barang dalam pasaran. Okey, barangnya tak cukup. Contohnya, kita mengimport beras dari negara Thailand sebab bekalan beras di Malaysia tak cukup. Okay? Ada barang yang tidak dikeluarkan dalam negara. Contohnya bawang. Okay? Bawang ni tidak dikeluarkan di Malaysia. So, terpaksalah diimport dari luar negara. Bawang kurma tidak dikeluarkan di Malaysia. Kita import dari negara Asia Timur. Okay? Memperbanyakkan pilihan pengguna. Itu satu lagi tujuan kenapa kita mengimport. Pengguna ada banyak choice. Okay? Contohnya kalau kita pergi ke pasar raya, you nak beli buah-buahan, kita boleh beli buah-buahan tempatan dan juga buah-buahan import. Ada banyak choice kan? Okay? Kenapa sesebuah negara kurang menggalakkan import? Sebab ini membawa masalah imbangan pembayaran defisit. Defisit maksudnya kurangan. Okay? Sebab banyak wang mengalir masuk ya. Lagi banyak kita import menyebabkan lagi banyak wang yang mengalir keluar. Okay? So, contohnya Malaysia mengimport bawang dari negara India untuk kegunaan dalam negara. Ini dipanggil import. Import maksudnya in, kita beli. Okay? Export maksudnya kita menjual barang atau perkhidmatan. Okay? So, barang atau perkhidmatan dihasilkan dalam negara, kita jual ke luar negara. Okay, ingat ya? So, ekspor ni atau import ni tidak saja melibatkan barang, dia juga melibatkan servis. Okay? Contohnya kalau import perkhidmatan, maksudnya pelajar kita belajar di luar negara. Maksudnya kita menggunakan servis negara lain. Okay? Kita melancong ke luar negara, kita menggunakan servis negara lain. Itu import. Kalau ekspor maksudnya pelancong asing melancong ke Malaysia. Mereka menggunakan servis negara kita. Pelajar asing belajar di universiti tempatan. Mereka menggunakan servis negara kita. Itu dipanggil ekspor. So, ekspor maksudnya kita boleh menjual barang atau perkhidmatan. Okay? So, ekspor ni lebih mudah sebab kamu tak perlu bina kilang di luar negara. Kita jual barang saja, hantar barang saja. Tak perlu buka kilang di luar negara. Okay? Dan kenapa kita menjual barang ke luar negara? Sebab ada keluaran berlebihan. Kita keluarkan barang yang banyak. Ataupun pasaran dalam negara sudah tepu. Kita dah belajar tadi kan? Okay? Bilangan penduduk terhad. So, lebih baik kalau kita jual barang ke luar negara. Okay? So, bagaimana kita nak jual barang ni? Kita bolehlah gunakan kaedah secara langsung. Maksudnya, kita kontak pengeluar ni, peniaga atau pembeli luar negara, kita jual secara langsung. Ataupun kalau kamu tak ada kemahiran, bolehlah kita melantik ejen. Okay? Ejen untuk mengeksport barang. Okay? Katakan di Amerika Syarikat ada seorang ejen untuk membeli barang dari Malaysia untuk memasarkan di negara Amerika Syarikat. Ataupun kita boleh lantik wakil penjual. Okay? Itu kaedah ya. Okay. Kenapa ekspor ni lebih mudah? Sebab kurang risiko. Okay, kalau kita membuka kilang di sana, risiko lebih tinggi. Okay, lebih baik kalau kita just hantar mengikut keperluan. Okay, kenapa kerajaan menggalakkan aktiviti ekspor? Sebab ini boleh memperbaiki imbangan pembayaran. Sebab banyak wang masuk. Okay, contohnya Malaysia mengekspor minyak sawit ke negara Amerika Syarikat contohnya. Atau Malaysia mengekspor minyak sawit ke negara India. Itu dipanggil aktiviti ekspor. Okay. Okey, kontrak pengeluaran. Okey, kontrak pengeluaran maksudnya sebuah syarikat tempatan memberi kebenaran kepada sebuah syarikat di negara asing untuk mengeluarkan sesuatu produk mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, ingat dah, ini melibatkan dua syarikat.
sebuah syarikat tempatan beri kebenaran kepada syarikat di negara asing untuk keluarkan barang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey. Contohnya, syarikat Nike buat perjanjian dengan sebuah syarikat di negara China untuk menghasilkan kasut sukan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Kalau kamu tengok gambar ni, okey. So gambar ni operasi pengeluaran Nike di negara asing, okey. Mungkin di negara China ke Vietnam dan sebagainya. So barang yang dikeluarkan oleh syarikat asing ni ada dua pilihan. Satu, barang ni akan dibeli semula oleh syarikat pemberi kontrak ataupun mereka diberi kebenaran untuk memasarkan di negara berkenaan. Itu dipanggil kontrak pengeluaran. Mungkin kasut ni dibeli semula atau mereka boleh pasarkan di negara berkenaan. So we call that kontrak pengeluaran. Okey. Itu baik cara yang ketiga ya. Okey, strategi yang keempat kita boleh gunakan licensing atau perlesenan. Okey, ini mungkin kamu dah belajar dalam keusahawanan kan? Okey. Perjanjian di mana sebuah syarikat tempatan atau dipanggil pemegang lesen, okey, licensor memberi hak dan kebenaran pada syarikat asing iaitu penerima lesen untuk mengeluarkan atau memasarkan sesuatu jenama produk. So nampak dia melibatkan dua pihak, iaitu pemegang lesen dan juga penerima lesen. Okey. So pemegang lesen bagi hak pada syarikat lain untuk mengeluarkan atau memasarkan suatu jenama produk. Okey. So sebagai balasan, penerima lesen ni kena bayar royalty sebab menggunakan jenama dia. Okey. Look at example. Pemilik perisian Radeon grafik membuat perjanjian dengan sebuah syarikat pengeluar komputer tempatan membenarkannya menggunakan dan meletakkan logo Radeon. Okey. So ini dipanggil perlesenan atau licensing. Okey. Franchise. Franchise ni hampir sama dengan perlesenan. Okey. Sebuah syarikat Indo atau franchisor memberi hak dan kebenaran pada individu atau syarikat asing iaitu franchisee untuk mengendalikan perniagaan mengikut kaedah, tempoh dan lokasi yang ditetapkan. Itu dipanggil franchise. Okey. So franchisor memberi hak pada franchisee untuk uruskan perniagaan mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Tempoh tertentu, lokasi di mana. Itu dipanggil franchise. Okey. Dan penerima kebenaran ni atau franchisee kena bayar apa? Kena bayar royalty. Okey, contohnya pembukaan franchisee Royal McDonald di Malaysia. Itu dipanggil franchise. Okey. Usaha sama atau dipanggil joint venture. Okey, usaha sama ni gabungan dua atau lebih syarikat tempatan dengan syarikat antarabangsa. Dia membentuk entiti perniagaan yang baru untuk menjalankan perniagaan. So gabungan dua atau lebih syarikat, mereka bergabung untuk wujudkan satu perniagaan baru. Okey. So tujuannya adalah untuk kongsi kepakaran. Okey, masing-masing ada expertise, okey, ada knowledge, pengetahuan. Dan dengan cara ni mereka boleh belajar keperluan pasaran tempatan. Okey. Dan untung daripada usaha sama ni diagih mengikut jumlah modal yang dilaburkan. So we call that joint venture. Okey. Contohnya macam Mazda Malaysia Sdn Berhad merupakan hasil usaha sama antara Mazda Motor Corporation Jepun dan juga Bermas Auto Berhad dari Malaysia. Jadi mereka buat joint venture untuk memasarkan kereta Mazda di Malaysia. Okey. Subsidiary. Okey, subsidiary maksudnya anak syarikat. Okey, merupakan anak syarikat tempatan yang dikawal sepenuhnya oleh syarikat asing dengan memiliki 50% atau lebih equity. Jadi ini penting ya. Anak syarikat maksudnya sebahagian besar saham dimiliki oleh syarikat asing. Okey, we call that subsidiary. Okey. Dan syarikat Indo atau syarikat utama ni, mereka ada kawalan sepenuhnya terhadap operasi subsidiary. Okey, apa produk yang dikeluarkan, siapa yang boleh bekerja, polisi semua dikawal oleh syarikat Indo. Okey. Tapi syarikat Indo dengan subsidiary merupakan entiti yang berlainan. Walaupun syarikat Indo ni mengawal subsidiary, tapi subsidiary tertakluk pada undang-undang di negara berkenaan. Macam CIMB kan, kita ada CIMB Indonesia, okey, CIMB Thai, okey. CIMB Thai ni dia tertakluk pada undang-undang di negara Thailand. Okey. CIMB Niaga iaitu CIMB subsidiary di Indonesia ni dia tertakluk pada undang-undang di negara Indonesia. Itu dipanggil subsidiary. Okey. Contohnya subsidiary CIMB di Thailand iaitu CIMB Thai dan CIMB Niaga di Indonesia. Okey, itu dipanggil subsidiary. Okey. So dua-dua subsidiary dikawal oleh syarikat Indo iaitu CIMB di Malaysia. Okey. Operasi serah kunci. Okey.
turnkey project. Okey, operasi secara kunci ni maksudnya syarikat asing ni mereka bentuk design, membina, construct, menyiapkan complete the project dan melatih pekerja tempatan untuk mengambil alih kemudahan yang dibina. So apa keyword dia? Kita kena design, kena bina, siapkan dan melatih pekerja supaya mereka boleh mengambil alih kemudahan yang dibina. Okey. So bila projek tu siap, mereka akan serahkan kunci kemudahan ini kepada syarikat tempatan untuk mengendalikan kemudahan tersebut. Okey. So apa faedah kepada mereka yang terlibat dalam operasi secara kunci ni? Mereka dapat yuran, wang pendahuluan, okey. Kos projek, keuntungan ni kena bayar kepada syarikat yang mengusahakan projek ni. Okey. Contohnya, syarikat Gamuda Berhad membina lebuh raya Palsit, Turgapur di India sepanjang 130 km melalui konsep operasi secara kunci. Jadi mereka akan uruskan projek ni, okey. Urusan mengutip tol, okey, semua akan dibuat oleh syarikat Gamuda. Lepas tu dia akan serahkan kunci atau projek ni kepada pengusaha di negara India. Itu dipanggil operasi secara kunci, okey. So ada 8 kan, okey. Tengok contoh soalan. Nyatakan 4 strategi masuki perniagaan antarabangsa. Just senaraikan saja, okey. Strategi import, ekspor, kontrak pengeluaran, usaha sama. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey. Uraikan 3 strategi masuki perniagaan antarabangsa. Fakta 1, uraian 1. Import, iaitu aktiviti membeli barang atau perkhidmatan dari luar negara. Jadi kamu dapat 2 markah. Make sure uraiannya lengkap ya. Mesti buat ayat yang lengkap. Okey. Jelaskan 2 strategi masuki perniagaan antarabangsa. Jelaskan. Jadi kena bagi 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Okey. 4 dengan 5 sama. Yang ni fakta telah diberikan. Berikan 2 uraian dan 1 contoh. Okey. Soalan nombor 6. Jelaskan bagaimana syarikat Zaitun Berhad, sebuah syarikat pengeluaran pakaian sukan tempatan, boleh menceburi perniagaan antarabangsa melalui kontrak pengeluaran. So, berikan maksud kontrak pengeluaran maksudnya apa? Okey. Sebuah syarikat tempatan memberi kebenaran kepada syarikat asing untuk mengeluarkan pakaian sukan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey. Lepas tu, pakaian yang dikeluarkan ni boleh dibeli semula oleh syarikat Zaitun atau syarikat asing ini dibenarkan untuk memasarkan pakaian sukan di luar negara. Kenapa dia guna kaedah ni? Sebab luar negara kosnya lebih murah. Okey, tanah yang luas. Itu alasannya. Okey, so explain kamu dapat 3 markah. Okey, so itu saja untuk kali ini. Okey. So, ingat ada 8 strategi untuk masuki perniagaan antarabangsa. Harap apa yang cikgu sampaikan ni kamu faham dan jangan lupa untuk subscribe. Okey, dan jika ada sebarang kemuskilan bolehlah kamu tanya cikgu dalam